dengan sebaik-baik kejadian, dan dia menukarkan keadaan kamu ketika berusia lanjut dan kamu beralih dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Maka oleh kerana itu, apakah pula gerangan yang menyebabkan anda mendustakan hari kebangkitan dan pembalasan, padahal Muhammad SAW telah pun memberitahu anda perkara ini. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Apakah yang menyebabkan kamu mendustakan akan adanya hari kiamat? Sedangkan Nabi SAW dah beritahu. Nabi SAW membawakan kepada kita ayat-ayat Al-Quran menyebut tentang hari kiamat, kan? Kenapa kita nak jadi seperti orang kafir yang tidak mengakui akan adanya hari pembalasan? Kan? Kenapa kita nak jadi seperti orang-orang etis yang menafikan wujudnya Tuhan, yang mencipta alam ni malah menyatakan bahawa alam ini jadi sendirinya, dan kita sebagai manusia bila mati ni tidak ada apa-apa, habis lah. Nak buat apa-apa pun inilah masa dia hidup. Mati esok kita tak boleh buat apa, kita habislah hayat kita. Jadi ini satu kepercayaan yang tidak benar. Sebab itu Allah Ta'ala tanya, apakah yang menyebabkan dia menustakan manusia ini tadi, menustakan hari kiamat? Apakah yang menyebabkan beliau jadi begitu? Fama yukadzibuka ba'du biddin. Dan apa yang menyebabkan dia menustakan kenyataan kamu tentang hari kiamat? Apa sebab dia? Kenapa jadi macam tu? Kenapa orang kafir jadi macam tu? Apakah mereka tidak menerima hakikat manusia ini wujud sebagai khalifah Allah SWT nanti? Alam dunia ini bersifat sementara, dan ada lagi satu alam yang akan disediakan pada manusia, yang manusia akan menikmati alam ini selama-lamanya tanpa had, tanpa batasan, tanpa sempadan, tanpa penghujung. Alam akhir adalah sesatunya alam yang ada awal tak ada ujung. Alam-alam lain semua ada awal ada ujung. Alam roh ada awal ada ujung. Alam kandungan ada awal ada ujung. Alam dunia ada awal ada ujung. Alam barzah ada awal ada ujung. Tapi alam akhirat tidak ada penghujung. Awal ada, penghujung tak ada. Itu yang dikatakan the never ending story. Satu kisah yang tidak ada kesudahan. Itulah dia alam akhirat. Kan? Tetapi kita berada dalam dunia ni, wajiblah kita mengakui, menerima, berpegang, percaya bahawa alam dunia ni adalah hanya sementara. Sebenarnya kita akan bakal menghuni alam apa yang jadi penghuni alam akhirat yang kekal selama-lamanya. Jadi sama ada kita nak pergi ke syurga neraka, di alam dunia lah kita mengambil keputusan, mengambil keputusan yang terbaik untuk diri kita. Kalau alam dunia ni kita nak pulun buat amal soleh, kerana kita yakin nanti ganjaran yang menunggu itu adalah syurga, keredaan Allah dalam syurga, maka kita akan berusaha ke arah itu. Tapi kalau kita main-main, kita berlaku tak serius, kita ambil beringan, kita bersikap acuh tak acuh, ditakuti sebaliknya akan berlaku. Wal'iyahzubillah. Kita tak maulah sampai pada kita terjadi perkara-perkara seperti itu. Kerana Nabi SAW sudah memberitahu kepada kita, menyampaikan Al-Quran kepada kita, menyebutkan dalam hadis begini tentang perkara ini. Maka Allah SWT tanya, apakah yang menyebabkan manusia itu menustakan kamu, wahai Muhammad, berkaitan dengan adanya hari kiamat? Dan yang keempat, yang akhir sekali, tidakkah kalian mahu berakukan bahawa Allah adalah pencipta yang paling sempurna dalam setiap penciptaannya, hakim yang paling benar dan adil dalam penghakiman antara hamba-hambanya? Itu dia, alaihissallahu biahkamil hakim. Maka Allah Ta'ala itu seadil-adil hakim. Manusia boleh jadi hakim, tapi belum tentu jadi hakim yang maha adil. Hakim yang maha adil adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Adil, salah satu nama Allah yang kita sebut dalam Al-Asma'ullahil Husna, nama Allah yang 99, satunya ialah Al-Adlu, yang maha adil. Allah Ta'ala ni maha adil. Di dunia pun Allah Ta'ala maha adil, sampai ke akhirat pun nanti Allah Ta'ala maha adil. Dalam ungkapan akhir terdapat semacam penghargaan kepada orang-orang kafir yang memperakukan pencipta yang sebenar, iaitu Allah SWT. Di samping itu terdapat juga ancaman terhadap orang kafir. Ia juga menekankan bahawa Allah akan membalas mereka dengan balasan yang memang setimpal dengan perbuatan mereka. Jadi alaihissallahu biahkamil hakimin itu memberi maksud, bukan kalau Ta'ala itu hakim yang paling adil. Maksud yang paling adil ni, kalau orang yang beriman dengan Allah SWT, Allah Ta'ala akan berikan ganjaran yang terbaik untuk mereka, iaitu syurganya. Tapi siapa yang mengingkari akan adanya Allah,
yang menolak kepercayaan kepada Allah yang Maha Esa, maka tunggulah nanti Allah Ta'ala akan balas kepercayaan mereka ini dengan mencampakkan mereka ke dalam syurganya yang dengan azab yang paling pedih, wal'iyazubillah. Jadi kita tak maulah termasuk dalam golongan-golongan ini, kerana kita yakin Allah Ta'ala itu sebagai hakim yang adil, yang memberikan kita keadilan daripada mula alam dunia sampai ke alam akhirat nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan itulah harapan dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah 4 isi penting pedoman hidup dan hukum yang ditulis, yang dikarang oleh penyusun kitab ini almarhum Dr. Wahbah Az-Zuhaili Ad-Dimashqi As-Suri rahimahullah taala. Maka pada malam ini berakhirlah kupasan tafsir surah At-Tin. Habislah di sini. InsyaAllah pada kuliah kita akan datang pada 2 minggu lagi, iaitu pada 27 Julai 2020. InsyaAllah kita akan mula mengupas surah baru, iaitu surah Al-Alaq, insyaAllah, sebagai muqaddimahnya. Sebagai muqaddimahnya kita akan bincangkan tentang muqaddimah surah Al-Alaq, dari nama surah sampailah kepada kaitan surah dengan surah sebelumnya, kandungan surah, dan juga bagaimanakah surah ini, cara penulis surah ini, hadis permulaan turunnya wahyu. Kerana surah Al-Alaq ayat pertama hingga kelima surah Al-Alaq ini adalah ayat-ayat terawal Al-Quran yang diturunkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Jadi kita akan mula dari muka surat 305 surah Al-Alaq ini pada kuliah kita yang seterusnya, kali kuliah yang kedua pada bulan ini, untuk kupasan kitab At-Tafsirul Munir, iaitu pada 27 Julai 2020. InsyaAllah ta'ala kita akan bertemu pada waktu yang disebutkan tadi, insyaAllah. Jadi itulah dia sikit sebanyak apa kita boleh kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang sempat kongsikan pada malam ini bermanfaat untuk kita bersama. Boleh kita jadikan pada kita bagi itu kita hormati bagai Allah SWT, dengan kita bersama sentiasa kita akan bagi dunia sampai ke akhirat. Dan kalau ada apa-apa sampai kuliah ini kata terkasar masa dan semua dari Allah SWT, dari Nabi SAW, dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan kepada tuan-tuan dan puan yang mengikuti kuliah maya ini, silalah kalau belum subscribe channel kita Muhammad Azmi 10, silalah subscribe channel kita Muhammad Azmi 10, MOHD AZMI 10, dan jangan lupa tekan loceng sebagai pemberitahuan kepada tuan-tuan dan puan-puan ni, dan sebar-sebarkanlah pada rakan-rakan di luar sana, dan ajak mereka untuk subscribe channel ini juga, insya-Allah. Wallahu rasul alam, barakallahu fikum, aqulu qouli hadza wa ta'zimu li wa lakum. Dan kita akhir kuliah kita pada malam ni dengan tasbih kepada satu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i was sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma arhamna man hadza wa ma tafrana ba'di tafrum asma. Allahumma ya'alka fi nuquri a'da'in wa na'udzubika min syururihim. Allahumma badid syamlahum wa farik jamhum wa shattit kama tawazazir adam muslimin min kilabi. Ya qahhar ya jabbar mutaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya muzil kitab wa ya mujlis sahaba wa ya azmul ahzab. Ya yazib wa sallallahu bi fadli min as-sirr rahman rahimin. Wa rabbana zidna wa sawafa ayat kama rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika masir rabbana taqabbal minna du'ana wa majlisna wa limana wa liqana wa a'malana fi hadhihi mubarakah min syahri dzil qa'dah kasmi alim tu ala yamana tatamurhim da fi hasma la tatu fi hasma khudwa alhamdulillah rabbil alamin taqabbalallahu minkum bina minkum taqabbal wa bil hidayah wa taufiq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.